Jihad Perangi Orang Tengah. Salah sebuah NGO yang aktif memperjuangkan isu ini adalah Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia atau FOMKA. Berikutan kehadiran orang tengah akan menaikkan kos menjalankan perniagaan dengan mengambil komisen tanpa menambah nilai kepada perniagaan. Maka peranan orang tengah ini memang sama sekali perlu dihapuskan. Selain mengelak manipulasi, ia bagi memastikan perniagaan berjalan secara telus. Ramai yang bersetuju dengan penghapusan orang tengah dalam perniagaan kerana orang tengah sudah lama mendapat keuntungan lumayan hasil daripada titik peluh orang lain. Dan ketika ini bersama kami di talian Pengarah Komunikasi FOMKA Muhammad Yusof Abdul Rahman. Terima kasih Encik Yusof kerana sudi untuk bersama kami. Ya, Cik Zarul. Terima kasih. Baik Encik Yusof, mungkin kita boleh mulakan sesi perbincangan kita pada kali ini. Apa kajian yang telah dilakukan FOMKA dalam memperoleh maklumat yang boleh diguna pakai bagi membanteras orang tengah? LKIM dan Fama sudah pun menjalankan peranannya menjadi pembeli terus dan menyedia tempat bagi pengusaha ladang dan nelayan menjual terus hasil mereka. Jadi bagaimana Tuan? Ya, terima kasih Azul. Memang masalah orang tengah ini merupakan satu masalah yang telah lama berlaku. Selain daripada masalah yang didapi oleh peladang, peternak tentang hasil-hasil mereka ini kadang-kadang tidak, mereka mendapat hasil yang kecil tetapi orang tengah yang mengaut keuntungan yang berlebihan dan akhirnya bila sampai ke pasaran harganya lebih tinggi. Yang tak setimpal dengan usaha yang dibuat oleh orang tengah itu sendiri, malah hasil titik peluh peladang dan juga peternak itu tak mereka nikmati. Sebab itu bagi FOMKA sendiri, sejak daripada tahun 80-an sendiri, kita telah meneliti isu yang berkaitan orang tengah ini. Malah pada tahun 1985, kita telah membukakan konsep pasar tani yang bagaimana yang telah dilaksanakan oleh kerajaan pada masa ini. Kami telah memajukan ketika itu bekas Presiden FOMKA iaitu Encik Bishan Singh telah memukakan konsep pasar tani ini kepada Timbalan Menteri Pertanian pada ketika itu iaitu Yang Berhormat Dr. Goh Cheng Teck, yang kemudiannya projek pasar tani pertama, projek lintis telah dilaksanakan di Johor. Jadi kami merasakan bahawa konsep pasar tani ini salah satu daripada kaedah yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan bagi memastikan bahawa tidak adanya orang tengah. Tetapi mungkin kalau kita tengok sekarang ni, mungkin ada usaha-usaha kerajaan ataupun pihak kementerian untuk membanteras orang tengah, tetapi kita tengok di pasar tani itu sendiri kebanyakannya adalah orang tengah. Kita jarang nampak bahawa sebenarnya di pasar tani itu orang yang menanam sayur, orang yang menangkap ikan, menternak ikan dalam sangkar dan sebagainya yang menjual. Sebaliknya orang tengah. Jadi itu yang kita harapkan usaha perlu dilakukan oleh kerajaan bagi membatas kegiatan ini. Begitu juga dengan mungkin wujudnya juga warga-warga asing yang berniaga di situ. Baik, Encik Yusof, itu antara jawapan yang diberikan kepada kami mengenai persoalan yang pertama saya tanyakan. Dan kajian menunjukkan 30 hingga 40% itu peratus saja yang diperoleh pendapatan keuntungan daripada mereka ataupun para peladang dan juga penternak melalui orang tengah, dan itu jumlah yang kecil. Dalam setengah sektor Encik Yusof, seperti sektor perikanan, nelayan sering terikat dengan orang tengah yang banyak membantu mereka seperti bantuan awal kewangan, kota ais dan sebagainya. Dan kita melihat pula bagaimana kerajaan boleh membantu mereka ini, Encik Yusof. Memang betul. Memang dalam sektor tertentu, orang tengah ni sebenarnya dah menjadi orang kata orang yang banyak membantu nelayan dalam menyediakan wang awalan, begitu juga dengan menyediakan kota air dan sebagainya yang kadang-kadang mereka berhutang budi. Jadi selepas mereka mendapat hasil tangkapan mereka menjual kepada orang tengah ini. Jadi inilah peranan yang sebenarnya ada sebagainya telah dimainkan oleh Lembaga Kemajuan Islam Malaysia, dan begitu juga dengan Pertubuhan Nelayan Kebangsaan ataupun Hemat, yang untuk memastikan bahawa hutang budi kepada orang tengah ini dapat dihapuskan dan mereka mengambil alih peranan orang tengah ini dengan menyediakan kemudahan-kemudahan kewangan, menyediakan kemudahan tempat ais dan sebagainya, supaya mereka ini dapat memastikan kemudahan itu dapat dinikmati oleh nelayan ini tanpa melalui orang tengah. Begitu juga kalau kita tengok dalam sektor-sektor sayur-sayuran dan sebagainya,
kita tengok sekarang, FAMA banyak sebenarnya mengadakan program-program yang sebenarnya boleh orang kata ambil kesempatan oleh penanam-penanam sayur, petani dan sebagainya. Kalau kita lihat, kami FAMA telah mewujudkan Malaysian Best, iaitu produk yang berjenama Malaysia Best yang hasilnya adalah daripada AKS sendiri. Begitu juga kita tengok FAMA juga telah mewujudkan Agrobazar, karavan tani yang di mana karavan ini akan pusing ke kawasan-kawasan pertanian. Jadi ini sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan oleh FAMA. Jadi pihak penternak, peladang perlu mengambil kesempatan ini untuk memasarkan mereka sektor mereka kepada FAMA dan FAMA menggunakan kemudahan ini. Begitu juga dengan pengguna juga perlu membantulah menyokong usaha-usaha yang dibuat oleh FAMA ini dengan menyokong kedai-kedai inisiatif-inisiatif yang dibuat oleh pihak FAMA seperti mengunjungi Agrobazar, karavan dan sebagainya. Jadi dengan cara ini kita dapat menyokong industri ataupun usaha-usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan bagi membantu peladang atau petani, dan juga dalam masa sama juga kita juga dapat hasil direct terus daripada peladang. Dan bolehkah konsep pembelian pukal ini dilaksanakan oleh kelompok kecil seperti di kampung atau taman perumahan? Bagaimana Encik Yusof melihat perkara ini? Ya, sebenarnya boleh. Sebenarnya pembelian pukal ini bermaksud bahawa kita membeli jumlah yang besar. Kita boleh sebenarnya kalau kita dapati bila kita membeli di pasar-pasar borong, memang di situ kita tidak membeli ikan dengan jumlah yang kecil. Kita perlu membeli jumlah yang besar. Jadi bila kita berpakat dengan penduduk-penduduk satu zaman, kita membeli satu jumlah yang besar, kemudian diagihkan kepada penduduk-penduduk yang sama. Begitu juga dengan mewujudkan konsep kedai, kedai sama ada di surau, di Semajik dan sebagainya, yang mereka boleh menjual barang-barang yang mereka membeli secara pukal. Ini sebenarnya konsep yang telah dilaksanakan. Kalau kita lihat di beberapa negara, di India umpamanya, usaha yang telah dibuat oleh sebuah NGO di India sendiri yang begitu berjaya sekali. Mereka telah mewujudkan satu sistem pengajian secara pupukal yang memang hasilnya telah dapat dinikmati oleh ramai penduduk dia. Jadi konsep itu sebenarnya kita boleh laksanakan di sini dalam bentuk kecil, sama ada di kawasan-kawasan taman ataupun di kampung-kampung. Dan Encik Yusof, perangi orang tengah ini, kalau kita lihat orang tengah ini telah pun lama telah menjadi budaya. Adakah perkara ini dapat dilaksanakan dengan jayanya? Bagaimana? Orang tengah ni memanglah sebab kita lihat peranan orang tengah ni dia yalah ada satu aspek peranan orang tengah ni kadang membantu bagi memastikan hasil-hasil itu dapat sampai kepada pengguna sebab kadang-kadang kalau memang peladang, pesawah ataupun peternak itu kadang-kadang susah untuk mereka mengantarkan barang mereka terus kepada pengguna. Perlu ada mekanisme. Jadi mekanisme ini kalau kita lihat bila wujudnya manipulasi yang dibuat oleh orang tengah yang sebagaimana ada sekarang melalui sistem rangkaian bekalan, kita perlu mewujudkan satu sistem bekalan rantaian bekalan yang baru. Jadi inilah sama ada peranan itu dimainkan oleh kerajaan sendiri melalui FAMA, LKLM ataupun kita telah mewujudkan sistem pemasaran baru melalui Kenderaan Satu Malaysia umpamanya. Di mana di situ hasil-hasil hasil yang di tanaman ataupun ikan boleh dipasarkan terus. Begitu juga dengan inisiatif-inisiatif kerajaan yang lain. Jadi ini merupakan satu rangkaian baru yang diwujudkan untuk membanteras kegiatan orang tengah ini. Ya, baik. Terima kasih Encik Yusof Abdul Rahman di atas penjelasan yang diberi begitu rancak, dan sebenarnya kalau ada rezeki mungkin kita akan bawakan Encik Muhammad Yusof Abdul Rahman ini bersama-sama kita berbincang di dalam studio ini. InsyaAllah. Masih banyak lagi perkara yang boleh kita perbincangkan. InsyaAllah kita akan panggil. Dan Encik Muhammad Yusof Abdul Rahman tadi merupakan pengarah komunikasi FOMKA membicarakan mengenai penghapusan orang tengah, dan sememangnya perkara ini, idea ini harus dilaksanakan dengan jayanya dan tidak hanya cantik di atas kertas, tetapi sebaliknya ia harus dilaksanakan secara realitinya agar yang mendapat manfaat adalah golongan masyarakat itu sendiri. Dan dalam 2 hari lalu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mengumumkan peruntukan sebanyak RM200,000 untuk membina pusat pengumpulan ikan PPI di Pasar Tamu Limbang, Sarawak. Pengerusinya Dato' Irmo Hizam Ibrahim berkata, pusat itu dapat menghapuskan aktiviti orang tengah yang menjadi faktor kenaikan harga ikan. Di situ, nelayan boleh terus menjual hasil tangkapan mereka tanpa campur tangan orang tengah. Dan FAMA pula dipertanggungjawab
bukan untuk mewujudkan akses di antara golongan petani terus kepada pembeli. Langkah komprehensif telah diatur. Perinciannya akan dijelaskan dalam temu bual eksklusif wartawan Kamal Firman Shah bersama Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama, Dato' Ahmad Ishak. Saksikan. Baik saudara, program Jihad Memerangi Orang Tengah di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani khususnya adalah untuk memerangi golongan itu daripada mengambil kesempatan terhadap golongan petani dengan mengambil ataupun mendapatkan pendapatan di atas angin dari hasil usaha golongan petani. Dan apa yang dilaksanakan oleh kementerian ini adalah untuk memerangi orang tengah dari akar umbi. Di mana sebelum ini di bawah kementerian ini juga telah melancarkan inisiatif Jihad Memerangi Orang Tengah bagi subsektor padi dan beras, juga bagi subsektor perikanan yang nampaknya semakin meruncing, dan ini adalah antara usaha yang telah dilaksanakan bagi memastikan ia mencapai matlamat yang memerangi orang tengah dari akar umbi. Dan antara peringkat ketiga ataupun inisiatif peringkat ketiga yang telah dilaksanakan ialah untuk memerangi orang tengah di peringkat subsektor sayur-sayuran juga buah-buahan. Jadi ia telah dilancarkan, dan apakah mungkin langkah yang boleh diambil oleh pihak Fama dalam memerangi orang tengah? Dan bersama dengan saya kini tetamu istimewa kita iaitu Ketua Pengarah Fama sendiri, iaitu Dato' Ahmad Ishak, untuk menerangkan lebih lanjut apakah langkah seterusnya yang telah disusun oleh Fama untuk memerangi orang tengah. Baik Datuk, terima kasih kerana sudi untuk ditemu ramah. Terima kasih. Baik Datuk, mungkin boleh terangkan lebih lanjut dan kita berkongsi kepada penonton TV1 sendiri. Sejauh mana seriusnya masalah orang tengah ini di dalam subsektor sayur-sayuran dan buah-buahan? Ya, kalau kita nak melihat seriusnya masalah manipulasi ataupun cengkaman orang tengah ni, pertamanya kita kena faham sistem pengurusan rantaian bekalan ataupun sistem pemasaran hasil pertanian berkenaan, khususnya bagi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi sebagaimana kita sedia maklum bahawa dalam proses pengguna menerima sesuatu jenis buah-buahan ataupun sayur-sayuran itu, dia melalui pelbagai peringkat rantaian bekalan. Dan kita dapati pada masa ini rantaian itu terlalu panjang. Maksudnya adalah dari si petani itu sendiri, pengumpul, pengangkut, pemborong, peruncit, pengeksport, pemproses dan sebagainya. Jadi apabila banyak rantaian berlaku, maka kita dapati banyak berlaku kelemahan-kelemahan dalam sistem pengurusan rantaian bekalan berkenaan, dan ini menjadikan petani-petani tidak mendapat pendapatan ataupun pulangan atau harga yang munasabah kepada hasil keluaran mereka. Dan sementara keadaan ini juga menyebabkan pengguna tidak membayar harga yang berpatutan oleh kerana terlalu banyak lapisan atau rantaian berkenaan. Jadi dengan kesedaran bahawa banyak masalah-masalah timbul dalam sepanjang rantaian bekalan berkenaan, maka kita telah melancarkan ataupun Kementerian Pertanian melalui Yang Berhormat Datuk Seri Menteri kita telah melancarkan program yang kita namakan sebagai Jihad Memerangi Orang Tengah. Maksud jihad di sini adalah dari segi usaha yang bersungguh-sungguh dan berterusan untuk pertamanya mengatasi masalah-masalah yang berkaitan. Yang keduanya adalah mengemukakan ataupun mengadakan program-program yang berkaitan untuk mengatasi masalah-masalah berkenaan. Salah satu daripada kita dapati kesan daripada masalah berkenaan ialah pertamanya ialah dari segi pulangan kepada petani dari share pasaran. Maksud saya ialah umpamanya kalau kita bayar harga cili RM10 sekilo, pengguna bayar kan. Sepatutnya petani kena menerima sekurang-kurang RM5. Tetapi apa yang berlaku, kita dapati dalam kajian kita ada setengah-setengah jenis sayur-sayuran dan buah-buahan itu mereka mendapat di bawah paras 30%. Jadi kita dapati ada masalah di situ. Ini barangkali dari segi manipulasi orang tengah, keadaan pengeluaran yang kecil-kecilan dan berselera, kualiti barang yang tidak baik, penentuan harga yang tidak telus. Jadi berbagai-bagai aspek yang memerlukan kita untuk mengatur aktiviti-aktiviti atau program-program untuk mengatasi masalah ini. Dan dengan kita dapat mempercekapkan, dengan memendekkan rantaian bekalan, maksudnya dari segi petani atau pengeluar itu mendapat akses pasaran terus kepada pasaran-pasaran untuk pengguna, maka kita dapati pulangan akan lebih baik. Jadi maknanya dari segi margin hasil keluar mereka itu akan lebih meningkat. Dan ini juga selain daripada petani mendapat harga yang munasabah dan dan berbaloi dengan usaha mereka, pengguna pula akan dapat memperolehi barang-barang dengan harga yang lebih berpatutan. Ini yang kita naknya supaya sistem itu cekap, sistem pemasaran itu cekap dan berkesan.
Ya. Seperti yang selalu dikatakannya, pertanian adalah satu perniagaan, bukan? Jadi ramai yang telah berjaya di bawah beberapa program, khususnya dalam sektor pertanian itu sendiri. Baik Dato' Ahmad, terima kasih kerana sudi untuk ditemu ramai. Baik saudara, seperti yang anda boleh dengarkan tadi, itulah sedikit perkongsian yang boleh diberikan. Dan nampaknya jihad memerangi orang tengah itu juga bukan hanya tertakluk ataupun berada di atas bahu pihak kerajaan, agensi dan jabatan yang terlibat, tetapi juga masyarakat secara khususnya. Jadi sekian daripada saya buat masa ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.